Assalamualaikum dan salam Jumaat yang membahagiakan, yang berkah. Kembali kita bertemu dalam MHI. Saya Fitri Yahya. Dan saya Fariha On. Diharapkan semua sihat. Ya, hendaknya kan hari-hari Jumaat ni kerana esok kan nanti hari hujung minggu. Tapi apapun dalam keadaan PKPB ini, di mana kawasan-kawasan telah diisytiharkan, jagalah keselamatan anda, jaga kesihatan anda bersama dengan ahli keluarga yang lain. Sampai kita, saya juga Fitri, diduetkan di sini. Kita nak menegur jugalah rakan kami di hujung sana. Amboi, Cik Jamil. Cik Jamil? Oh, jangan. Untuk hari-hari begini, nama Cik Jamil itu sensitif. Sensitif, Amai. Kenapa? Ha? Kenapa? Sebab kita kena beritahu siapa Cik Jamil tu. Oh, Jadi sebelum okey. keluar rumah kena beritahulah kenapa kita berpakaian begini. Saya kena sebutlah Cik Jamil dari ofis besar dan sebagainya. Ini kepada yang faham lah, kami bercakap tentang watak-watak dalam filem. Filem apa, Fariha? Filem apa? Sambutlah. Tak apa. Jangan bergaduh. Jumaat kita muliakan kedekatan, ya. Dan penting hari ini Jumaat kita kena banyakkan tekad lah, sekalipun tak dapat pergi ke solat Jumaat. Dan kawasan tertentu di PKBB seperti di KL, Putrajaya, hanya terhad kepada beberapa orang saja untuk ke solat Jumaat, jemputan. Jadi kepada anda yang tak sempat, mungkin dah jadi tradisi anda bersedekah di masjid, masih ada ruang, contohnya secara dalam talian. Yang penting kebaikan itu dapat kita sampai dan bukannya bertangguh. Sebab kita bimbang antara ciri yang tidak berkat ialah tidak sempat buat apa-apa. Asyik bertangguh-tangguh sampai apa pun tak menjadi. Hari ini kami di sebelah sini menampilkan warna pastel sebagai lambang apa? Lambang ketenangan sebenarnya hari Jumaat ini. Begitu juga warna hijau. Halutnya menenangkan jugalah. Ya, tenang. Hijau itu tenang. Ya, Alhamdulillah. Patutlah saya rasa dipisahkan kerana kalian mempunyai warna sedondon pada hari ini. Barangkali itu Warna tanah, helah penerbit untuk menampakkan keserasian di situ. Mungkin sama umur. Sama umur ke? Ya. Kita 23 kan? Tak, 25. Okey, masih lagi 30-an lah kan. Okey, hijau dikaitkan dengan syurgawi. Antara warna kegemaran Rasulullah, dan kita pun sebenarnya dalam persiapan untuk menantikan 29 nanti ialah Maulid Rasul. Pasti kita nak, sebab kita ni mudah lupa, pastinya ada peluang untuk kita dan ruang untuk kembali mengenali dan menggali sirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata kita jadikan hari Jumaat ini sebagai satu hari yang mungkin kita kumpul banyak-banyak sesuatu orang yang positif bersama-sama kita lah kan. Kadang-kadang kita berdepan dengan pelbagai keadaan yang sekarang ni kita bimbang kan, dalam keadaan apatah lagi mereka yang berada dalam kawasan yang telah disiarkan sebagai zon merah. Perkara-perkara ini kadang-kadang boleh memberi kesan juga kepada psikologi kita. Kita duk fikir risau, penat juga tahu, mentaliti dan sebagainya. Jadi mungkin hari ini kita boleh serap sedikitlah semangat yang lebih positif untuk kita jadikan sebagai bekalan kita untuk membuat aktiviti kita hari ini. Positif ni sangat sensitif keadaan tu. Ya, dan kita sedari bahawa kluster juga bertambah. Dan ada juga yang sampai ke generasi yang ke-6 dah. Maksudnya daripada orang ini tersebar ke pihak B, C, D sampailah berkembang. Dan kita pun masih lagi dalam tempoh PKPB di 3 zon yang saya sebutkan tadi sehingga 27. Dan pastinya ramai menantikan pengumuman apakah yang akan muncul selepas ini, sama ada ia disambung ataupun sebaliknya. Kalau disambung, apakah impaknya kepada ekonomi, kehidupan, kepada sekolah, pendidikan. Banyak kesan berantai yang muncul akibat daripada sesuatu arahan ataupun SOP. Semalam ada penurunan sikit kan, lebih daripada 700 kes, tapi 2 hari lepas semalam kita saksikan ada peningkatan iaitu 847 kes, dan masih menyaksikan Sabah merangkumi banyak juga, jumlahnya 578, dan diikuti dengan Selangor membimbangkan 132. Jadi semalam turut mencatatkan ada 6 kluster baharu. Setiap hari memang ada akan wujudnya kluster baharu ini. Kalau disaksikan statistik pulih sekarang ini adalah 15,417 secara kumulatif. Dan secara jumlah kumulatif kematian 204. Semalam kes kematian mencatatkan 5 kes. Dan kes yang aktif adalah 8,183. Jadi ini yang kita setiap hari kita melihat statistik ini ada sama ada ia turun ataupun naik. Ya, antara kluster baru Tinusa, Mutiara, Sofi, Umbu dengan jangkitan yang majoritinya melibatkan Negeri Sembilan.
dan juga Melaka dan sebahagian di lembah pantai di Kuala Lumpur. Dan kita juga melihat kalau paparan di dunia, kalau melihat kepada yang direkodkan, sehingga kini ada 41 juta kes di seantero dunia dengan jumlah kematian 1.142 dan yang pulih 31.2 juta. Dan sehingga kini negara seperti Amerika Syarikat dan India bersaing rapatlah dengan jumlahnya 8.6 juta kes dengan kematian yang menghampiri 100,000 orang. Jadi kalau jumlah, bayangkan jumlah kes ialah 41 juta. Daripada kita melihat di Februari lalu hanya beberapa kes di China, selepas tempoh ini, selepas daripada 8 bulan, 41 juta. Pergerakan yang luar biasa melalui penumpang pesawat dan sebagainya sehinggalah tersebar di seluruh dunia. Dan mungkin dalam PKPB ni ada juga sudah mula baru beberapa hari kan kita melalui PKPB ni, suara-suara rintihan, luahan peniaga sudah mula kita dengar dan dilihat di akhbar hari ini, mengharapkan bahawa moga-moga PKPB di kawasan zon merah ini tidak akan diteruskan kan, sebab mereka baru nak bernafas kan ini. Jadi itu yang dicetuskan oleh mereka lah. Ya, banyak kebimbangan sebenarnya lah. Semalam pun diceritakan tentang kebarangkalian bilangan yang muflis kan, pasal PKP ni ada. Okey, cuma itulah kita hari ini nak berkongsi ialah dalam kegusaran seperti biasa kita nak bawa juga aura-aura positif, vibes yang positif dalam mendepani situasi ini. Ada satu perkongsian yang saya terserempak di Facebook. Ini mula-mula saya terserempak daripada kalangan rakan-rakan Facebook saya. Mesti tentang bagaimana pihak polis di daerah Penampang menyantuni pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan COVID dan juga SOP. Jadi mula-mula saya ingat ini satu yang direka-reka semata-mata. Kemudian saya cuba masuk ke Facebook, akaun Facebook Polis Daerah Penampang. Jadi bila kita melihat cara mereka menyantuni pertanyaan ini sangat-sangat menarik. Jadi antaranya kalau kita boleh kongsi kepada penonton lah. Simple, bersahaja, pada masa maklumat itu tepat dan juga sampai. Dan ada lawak jenaka juga. Kalau kita boleh kongsi antara lain kan, Ari Ayi bertanya, ramai pelik, rasa pelik sebab kereta persendirian 2 orang saja. Kalau Grab boleh 3 orang. Kemudian Polis Daerah Penampang menjawab, itulah bezanya kenderaan persendirian dan e-hailing. Jangan sampai admin melukis. Maknanya cara admin Polis Daerah Penampang ni berkongsi jawapan itu sangat-sangat menarik. Okey, ada sampai personal juga cara mereka bertanyakan soalan. Okey, petang cik mau tanya kalau dari Keningau mau pulang KK, ambil anak je tapi pulang baliklah. Maaf kalau logat Sabah saya tak berapa nak tepat. Boleh ke rentas daerah? KK sebelah Bentayan, anak-anak tinggal di Country High Apartment. Kemudian dijawab oleh polis di bawah itulah. KK dan Penampang sekarang red zone, kalau boleh kurangkan pergerakan, tapi jika terdesak juga boleh mohon permit di balai berdekatan. Okey, ini saya petik secara rawak saja ya. Dan ada juga masuk dalam ni mengatakan datang sini cek komen je, terhibur jugalah. Kemudian Polis Daerah Penampang kata ingat mau cek saman. Nah, cara menyantuni sangat-sangat menarik dan boleh dijadikan contoh. Yang ni saya rasa kecil sikit yang ni ya. Ada lagi satu yang menceritakan bagaimana situasi ini. Tadi bantuan saya keluar dengan si laki. Ceritanya saya mahu duduk belakang sebab mahu patuh arahan MKN, tapi si laki marah kalau saya duduk di belakang. Saya pula berkeras mahu duduk di belakang sebab takut kena compound. Akibatnya kami bertengkar dan last dah jadi keluar. Kemudian Polis Daerah Penampang kata ngam, tidak payah keluar, jimat duit, jimat minyak. Nah, terima kasih sama admin. Jadi orang ada sumber rujukan lah. Ya, kadang-kadang macam terkapai-kapai tanya siapa ni. Tapi kan selalu kita kan kalau melihat badan beruniform, terutamanya polis kan, pastinya akan menjawab dengan serius kan. Tapi kali ini kan mereka bersahaja. Bersahaja betul. Jadi macam kawan-kawan macam tu. Tapi kena ada orang yang menjagalah ya. Itu antara yang menarik. Saya pun hairan siapa yang mengendalikan ni, dan ada pertanyaan juga dalam kalangan netizen yang merujuk kepada portal ni. Siapa yang mengendalikan? Adakah petugas khas yang tidak bertugas di lapangan? Tapi mereka maklumkan
admin juga frontliner yang juga menjaga roadblock dan sebagainya. Jadi ketika menjalankan tugas tu juga mengendalikan Facebook dan mereka bukan hanya menjawab dengan pertanyaan semata-mata pada pertanyaan tetapi memberikan segala maklumat yang formal pada Facebook. Saya kira dia telah pun localize lah benda tu. Kadang-kadang benda tu terlalu formal macam orang pun tak faham kan. Dengan katakan bahasa-bahasa yang mungkin standard ataupun yang kita pun tak faham, yang bombastik, jadi macam mana orang nak faham. Jadi penceritanya lebih kepada golongan satu sendirilah. Betul. Dengan bahasa daerah mereka memang terus dapat jawapan. Bukannya kita hanya dapat jawapan yang standard yang di copy paste kan. Ataupun kadang ada juga yang macam admin yang marah-marah balik. Oh ya ke? Macam patutnya jangan jadi admin itulah dia. Jadi kesabaran tu tak boleh jadi admin lah. Macam ni dia kena jaga continuity lah. Maksudnya kalau orang ni mungkin sentuhan dia lain. Kalau tukar admin nanti mungkin lain pula dia punya jawapan kan dari segi gaya bahasa. Yalah, barangkali telah pun diberikan taklimat mencari cara menyantuni orang awam. Tapi saya kagumlah sebab ada juga mempertikaikan tentang cara menyampaikan maklumat tu. Ada yang beri komen kata gunalah bahasa standard dan sebagainya. Tapi dibalas dengan begitu baik sekali mengatakan ini cara untuk menyampaikan dengan lebih mudah dan berkesan dengan bukan logat Sabah dan sebagainya. Jadi kita sebenarnya nak pujilah Puji Zahira Penampang Syabas kerana berupaya untuk mengendalikan pertanyaan dan juga kemusykilan orang awam tentang SOP ni. Kita tahu tempat-tempat di red zone sebenarnya ini orang risau dan gusar. Jadi ini setidaknya menenangkan sedikit keadaan mereka dengan lawat jenaka, tetapi maklumat tu masih lagi sampai. Syabas. Kita tidak terlalu tegang sangatlah keadaan kan. Kadang-kadang kita perlulah jenaka juga. Kehidupan itu perlu sedikitlah. Yang bertanya tu mungkin budak-budak kan, dia tanya okey apa nak buat? Tu jawapan dia mungkin disinfeksi. Kita pun orang dewasa pun tak faham sebenarnya kan. Bukan bahasa yang lebih itulah sampai kepada sebab orang lain dia punya tahap kemampuan untuk memahami. Okey, ini antara mukadimah kita pada pagi ini untuk menyampaikan maklumat dengan tepat. Okey, apa lagi kita kongsikan artikel di Dada Akhbar ini kita mulakan di Harian Metro. Sebelum tu saya nak tanya Alien juga Fatri. Suka makan kicap? Of course. Sudah tentu. Suka makan kicap? Kalau ada cilinya. Oh, amboi. Kalau ada apa? Cilinya. Kalau ada cilinya. Baik, kepada peminat-peminat kicap, ini sedikit berita yang ingin dikongsikan. 20 tahun guna logo halal kicap, kilang kicap jijik. Sebuah kilang memproses kicap dan sos di Pulau Pinang yang beroperasi sejak 20 tahun lalu didapati menggunakan logo halal tanpa kebenaran selain berada dalam keadaan kotor. Malah produk keluaran syarikat terwabit turut digunakan restoran dan juga kedai makan di negeri itu sejak sekian lama. Jadi di halaman ke-10 dipaparkan jugalah sedikit gambarnya tu kat dalam tu nampak ni pegawai penguasa kesihatan menunjukkan penemuan yang disyaki tidak menepati piawaian kesihatan yang terapung-apung tu saya tak tahu, saya tak pasti apa. Kata penerbit ni kacang soya dia naik. Saya pun tak pasti. Tapi ini kicap halal tanpa izin. Jadi mereka ni dah lama menggunakan bersandarkan logo halal tapi sebenarnya mereka tidak lagi mendapat sijil halal tu. Jadi sebuah telah dilakukan pada jam 11 pagi semalam oleh Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang bersama Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Pulau Pinang serta Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang. Jadi pemeriksaan didapati keadaan kilang tu memang bahaya dan kerana beroperasi dibangunan berstruktur papan, manakala pendawaian elektrik juga sudah lama dan berisiko berlaku lintas pintas. Jadi kebersihan memang tak terjaga langsung lah. Mungkin itu antara resepi kicapnya. Kalau tengok bentuk dia pun ni kicap dia macam yang kalau restoran-restoran kan selalu pakai yang macam ni kan, pukal yang besar tu kan. Jadi kita sedia maklum kalau Pulau Pinang kita mesti teringat macam char kway teow lah apalah kan. Bukan kicap-kicap yang biasa digunakan. Jadi berhati-hati kepada peniaga kalau kita nak tahu Yelah, barangkali kita nak tahu tu susah nak tahu lah. Cuma sekarang penguasaan kita dah berada di era teknologi sekarang ni. Betul. Kadang-kadang dah keluar kan senarai. Senarai itu satu. Satu lagi cara untuk mengesan sama ada logo halal itu halal yang disahkan ataupun yang betul-betul didaftarkan. Kita hari ini dah guna QR code. Barangkali QR code ini pada mana-mana produk yang ada logo halal tu disertakan sekali QR code untuk memastikan ada tak nama produk itu dalam senarai halal menggunakan QR code sahaja. Itulah kadang kita ni hanya menjadi penerima produk akhir kan. Di kedai tu nampak je kita rasa okey. Mungkin kedai tu melanggan 100 botol sebulan ke dan sebagainya. Kita hanya makan tapi tak tahu di mana asal usul benda tu. Itu yang bahaya tu. Jadi moga-moga ada persatuan yang lebih agresif untuk membuat serbuan sebab ia melibatkan
Yalah, siapa yang nak makan benda kotor kan? Jadi darah daging pada kehidupan. Okey, berikutnya. Sekejap ya, saya melihat. Ini bagi dia. Dia harian. Jiran sebelah. Okey, jiran sebelah ulu maklumatlah. Akta lindungi pihak terkesan COVID-19 berkuat kuasa, di mana akta langkah-langkah sementara bagi mengurangkan kesan penyakit coronavirus berkuat kuasa hari ini dalam untuk tempoh 2 tahun. Ia melindungi individu ataupun syarikat yang terkesan dari aspek ekonomi akibat COVID-19 dengan memberi pelepasan sementara daripada tanggungjawab perjanjian atau pematuhan kepada perundangan tertentu bagi suatu tempoh ditetapkan. Kalau lihat ia begitu besarlah aspeknya. Jadi sampai ke tahap mana dan juga apa ruang lingkup perbincangan itu. Dan antara lain akta itu juga bertujuan menyokong inisiatif pemulihan ekonomi dan kerajaan melalui pakej rangsangan ekonomi prihatin. Okey. Jadi maksudnya kalau bahasa yang mudahnya, misalnya kata kalau dia tak bayar tertentu, mestinya kena undang-undang. Tapi ada tempoh untuk diberi ruang sama ada refinance ataupun diberi peluang untuk tidak membayar tempoh tertentu. Jadi seselamatlah ataupun bukanlah seselamat, itu sebenarnya ada ruang untuk membayar pada waktu yang lain ataupun tahun yang lain. Baik, di muka di halaman ke-8, masih lagi berita harian. Di halaman yang ke-8 ini tuntut hukum ikut semangat akta. Ini akta hukuman bersalah jalan raya yang akan dikuat kuasa. Pindaan bukti kejayaan JSPT PDRM dalam usaha untuk kekang isu pemandu mabuk. Antara lain disebutkan bahawa Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman Datuk Aziz Saman Alias berkata pihaknya amat mengalu-alukan pindaan akta itu terutama dalam usaha untuk mengekang pemandu di bawah pengaruh alkohol dan dadah. Sebab isu ini lama diperjuangkan. Dan juga ada kes yang memang orang tu pun ketika bayi itu kehilangan ibu bapanya sampai dia dah dewasa pun tak ada apa pun. Lenyap itu saja. Sehingga kan ada yang menimbulkan buruk sangka apakah macam mana boleh terlepas. Adakah sebegitu ringan hukuman kepada mereka yang mabuk, yang memandu dan juga menyebabkan kematian orang lain. Baik. Okey. Itu antara artikel yang kita kongsikan di Harian Metro dan juga Berita Harian. Kita ada satu perkongsian yang agak menarik jugalah. Kan? Sebagai rakyat Malaysia, pastinya ini satu kejayaan yang dibanggakan, cukup membanggakan. Betul. Cerita tentang Malaysia ni bukan hanya di Malaysia lah. Tentang rakyat Malaysia. Di luar negara juga, baru-baru ni ada seorang pelajar yang berjaya menewaskan 200 peserta yang lain. Wow. Tapi bukan bercakap bahasa Melayu. Dalam pertandingan menyampaikan sesuatu dalam bahasa Korea. Saya rasa kalau sepanjang PKP itu kan kita tak boleh keluar rumah. Semuanya kan berada di dalam rumah. Ramai yang belajar bahasa Korea melalui K-drama. Ya, betul. Macam ni K-drama. K-drama. Tapi ini sebahagian daripada bukan nak kata tugas di sana tetapi disyorkan oleh pensyarah ni kan untuk menyertai pertandingan ini. Okey, sebelum kita bersembang-sembang dengan beliau ni, mari kita saksikan petikan pertandingan yang disertai. 준영아, 너 엄마가 왜 이러는지 알지? 아빠가 다른 여자 만난 거. 그래서 뭐? 그게 뭐 어째는데? 아빠가 우리 배신한 거야. 너도 알잖아. 엄마 배신한 거지. 나까진 아니야. 그 여자 아기가 생겼어. 이제 아빠 우리 필요 없어, 준영아. 그래서 그 여자랑 산대? 나보다 그 아기가 더 중요한데? 괜찮아. 이제 우리 둘이 행복하게 살면 돼. 어? 이혼하지 마. 엄마가 아빠 한 번만 봐주면 되잖아. 용서해주면 되잖아. Wow. Ya. Itu bukan pertandingan yang disertai. Itu menunjukkan video klip yang menunjukkan betapa hebatnya individu ini. Ataupun kefasihan dia lah. Kefasihan dia dan juga penghayatan emosi dia. Untuk maksudnya dia boleh drama. Apa perkataan Korea yang paling suka? Saya suka bila dia macam dia mengeluhkan, dia dah cuma dia suka macam tu kan. Korea kan dia reaksi yang hanya orang Korea aja yang boleh macam tu kan. Dia suka apa perkataan Korea? Perkataan Korea suka apa? Saya suka 괜찮아요. 괜찮아, it's okay. Oh, is that macam mana? 괜찮아. Kencanayo. 괜찮아. Dia suka ajoshi. Ajoshi itu? Pakcik. Baiklah, sesuai. Okey, baik. Bercakap tentang keupayaan beliau ni sehingga membolehkan beliau memenangi pertandingan, kita nak bergabung terus bersama Izzat Zuhaili Abdul Hamid
Hello, Assalamualaikum. Hello, Izzat. Hello, Waalaikumsalam. Izzat, apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Oh, dah lama kita tak bersembang dengan orang California. Di Berkeley ni, menuntut di University of California di Berkeley kan? Ya, saya. Ya, UC Berkeley lah. Di sana dipanggil UC Berkeley. Jadi tinggal di dalam kampus atau di luar? Di luar kampus. Di luar kampus. Baik, sebelum tu tahniah atas kemenangan yang berjaya diraih. Kalau boleh nak memahamkan kita semua sebab kami tidak berkesempatan untuk melihat apa yang dilakukan dan yang saya baca katanya anda seolah-olah sebab macam penyampai TV, penyampai berita yang menyampaikan tentang satu maklumat ya. Ya, ya. Ya, okey. Apa ceritanya sebenarnya? Sebenarnya ini pertandingan yang diorang anjurkan untuk semua pelajar bahasa Korea di Amerika Syarikat. Jadi pencarahan saya dia macam cubalah masuk pertandingan ni dan saya pun cuba je saya saja. So saya cakap pasal tajuk topik pertandingan ni Korean culture, pasal budaya Korea yang peserta-peserta ni suka lah. Jadi saya cuba sampaikan dengan cara membaca berita menggunakan idea-idea produce 101 dan acara-acara K-pop yang lain. Jadi menerangkan tentang light stick yang orang pakai masa konsert tu. So saya bercerita pasal tu dalam 3 minit dan Alhamdulillah dapat nombor 1 untuk pertandingan tu. Itulah dia. Katanya menewaskan 200 peserta yang lain ya? Ya, betul. Okey. Bila bercakap tentang konten atau kandungannya berkaitan dengan budaya Korea, kenapa dalam banyak-banyak benda light stick tu yang dipilih untuk menjadi topik? Sebab kalau kita cakap pasal sejarah dia, dia macam terlalu basic. So kita nak cari satu benda yang unik yang boleh, selalunya pelajar-pelajar bahasa Korea ni dia ada satu benda yang sama iaitu dia minat K-pop ataupun K-drama. So jadi kita gunakan satu persamaan ni, kita gunakan dalam presentation saya. Jadi dia lebih tampil lebih unik daripada peserta-peserta yang lain. Sebab tu saya gunakan daripada sejarah light stick dia sampai BTS sekarang macam mana dia guna light stick dia. Beza dia macam tu. Tapi ini satu idea dan pendekatan yang bagus sebab topik ini yang betul-betul orang peminat boleh relate kan. Itu satu yang yang pastinya antara menjadi kriteria kemenangan anda. Okey, boleh tak kongsi kepada kami dalam sedikitlah serangkap dua apa yang anda sampaikan dengan cara seperti mana dia yang ketika pertandingan dalam bahasa Korea lah. Kalau ingat lagi lah. 안녕하십니까. 오늘의 발표 주제는 반짝반짝입니다. 네. Like this. Okay. Ingat tapi macam ni lah. Ya. Kalau kita yang tak kenal Izzat ni kan, sekali kita tengok video tadi tu, video yang anda lakonkan babak-babak tu, tak ada macam, dah memang macam orang Korea dah. Adakah di sana di tempat pengajian anda Izzat orang sering keliru yang ingatkan anda warga Korea ke? Tak ada. Tak ada ya? Cuma banyak praktis dengan kawan-kawan Korean so boleh inilah improve. Ya. Sebab ni rambut tu macam K-drama, K-pop punya style ni. Dah lama tak gunting rambut ni. Okey. Baik. Bahaya nak keluar. Ya. Jadi memang meminati bahasa Korea sejak sebelum masuk universiti lagi lah kan? Sejak di sekolah menengah saya dulu College Mata Pintar ataupun lebih dikenali sebagai Genius at Pintar sekarang. Sejak tu memang minat K-drama, minat K-pop. Lepas tu dapat tajaan oleh Yayasan Hazanah untuk sambung belajar ke luar negara. So kat sini boleh ambil kelas Korea, kelas apa-apa pun yang kita minat. Jadi saya cuba untuk improve diri sendirilah. So saya ambil kelas bahasa Korea dari sejarah dia, dia punya literature dia, bahasa dia. Okey. Kita difahamkan kumpulan seperti BTS dan Blackpink dan sebagainya juga berjaya menerobosi Amerika Syarikat. Adakah memang dirasai kehebatan di sana sebagai pelajar di sana? Memang dirasailah dengan terutamanya macam sekarang memang banyak like Amerika Syarikat memang tumpukan dekat artis-artis Asia seperti terutamanya Korea lah. Sebab kejayaan BTS dan Blackpink sebagai itu. Okey. Dan anda menuntut jurusan biokimia dan sastra dan bahasa Korea ya? Ini apa? Triple major ke apa? Dua. Dua major. Jadi bahasa Korea itu sebagai salah satu subjek sajalah. Okey. Jadi belajar bahasa Korea ini kerana minat sajalah, bukan kerana mau bekerja ataupun mau
bekerja di Korea dan sebagainya selepas ni? Buat masa sekarang memang minat je, tapi kalau ada offer ke apa ke, kita boleh... Yalah, dah pasti kan. Itulah dia, tahniah. Sedikitlah kepada ibu bapa, keluarga yang merindukan anda di sana dan nampak segar bugar walaupun belum potong rambut ni. Nak sampaikan pesanan, silakan. Untuk saya nak ucapkan terima kasih kepada ibu bapa saya, abang saya selalu support dalam mempelajari bahasa Korea ni. Lagi kawan-kawan rapat saya yang selalu support, cikgu-cikgu sekolah rendah, sekolah menengah, kolej, profesor-profesor saya, Yayasan Hazanah sebab taja saya ke Universiti Berkeley. Jadi terima kasih banyak-banyak. Tak sabar nak balik Malaysia tahun depan. Ya, kita bekerja tahun depan ya. Baik. Betul. Terima kasih banyak-banyak, jaga diri di sana. Ya, terima kasih. Ya, kamsahamnida. Baik, kamsahamnida. Oh, tu sebut cara sebut tu lagi mahal tu. Itulah dia lain sikit dia punya. Terima kasih Zai. Assalamualaikum. Sebutan tu. Dia dah tengah dah. Dia macam mana? Kamsahamnida. Macam mana? Kamsahamnida. Saya pun main balut Rasa ni jadi. tepuk muka. Tapi itulah dia punya lahjah tu lain sikit. Ya, lahjah tu lain betul. sikit. Betul. Dan setengah kalau secara tidak formalnya sebut komawo saja dah kata terima kasih dah. Shashiran, no? Ha? Apa? Itu tak tahu. Tak apa kita Apa tu? Kita bincang nanti. Dia selalu macam tu. Suka tanya soalan lepas tu lepas bagi tu. bola apa? Kan? Bola tanggung kan? Tak apa, Mak. Ini Jumaat kita bertenang. Okey. Baik. Nanti Lepas ada kita buat macam tu lah. tak isu penting hari ni sebab ada tak drama Korea yang ada orang ada tanda muka di ni, Tanda tanda lahir di lahir muka. kan? Tak ada tak lagi. isu-isu macam tu. Sebab isu filem-filem lama kalau ada tanda tertentu dipanggil macam-macam gelaran pembawa sampai ada satu tahap tu sebagai pembawa malang dan sebagainya. Jadi sejak dulu lagi memang dah ada implikasi negatif kepada mereka yang ada tanda lahir di muka. Kadang-kadang kita tertanya juga kan, apa punca kan? Macam mana boleh kalau seseorang bayi tu lahir memang dah ada tanda lahir kan? Kadang besar jelas di bahagian muka. Jadi mungkin persoalan tu nanti kita boleh bincangkan juga. Kita berkongsi jugalah kan. Pengalaman. Ada juga kepercayaan satu golongan ini mengatakan tanda lahir itu adalah kecederaan dalam kehidupan yang lampau. Contoh macam ada tanda di tangan ketika kehidupan lampau pernah ditusuk pisau dan sebagainya macam tu. Itu antara kepercayaan. Hari ini kita nak luka lebih lanjut dari segi saintifiknya, dari segi perubatannya dan juga dari sudut agama juga. Ya, lepas ini di Malaysia hari ini. Baik, kembali semula dalam Malaysia hari ini. Kita nak bicara lanjut berkenaan dengan topik tanda lahir. Dan tadi di sebelum kita berehat tadi kan bercakap ada yang kata mitos, ada yang kata pelbagai mungkin kecederaan yang lalu, itu menurut Ali Iskandar kan. Kepercayaan ini mungkin ada yang kepercayaan tertentu lah kan. Sebab mungkin mereka rasa pelik bila lahirnya seorang bayi itu ada sedikit kelainan kan. Terutamanya yang jelas lah di bahagian muka. Sebab muka ni adalah ekspresi pertama orang tengok. Macam Fitri Yahya kan. Kat mana cantiknya di situ. Semua sekali lah Yalah. dalam konteks ni. Okay. Dan timbul pula isu kalau mungkin di badan mungkin boleh dapat selindung. Tapi di muka ni lah identiti dan juga kekal sepanjang usia. Terutama warna-warna yang memang kontra dengan warna kulit. Betul. Dan hari ini kita berbawakan seorang lelaki. Namanya Saiful Adam Abdullah. Kita panggil sebagai Adam ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, Adam ni sebenarnya seorang mu'alaf. Kalau lihat wajahnya mirip pelakon Cina. Tapi asalnya dari Sarawak ya? Asalnya daripada Johor. Johor. Oh, okey. Okey. Adam baru usia 26 tahun. Ya, betul. Okey. Kita nak tahu juga sebab kita berbicara berkenaan dengan wajah kan. Wajah ni kan kita memberi keyakinan diri kita juga. Betul kan? Mungkin Adam boleh berkongsi dengan kami lah. Masa memula kecil dulu kan. Bagaimana Adam buat pertama kalinya bila kita kan bila kecil dah pandai tengok cermin kita macam mana rupa kita dan sebagainya. Masa tu bagaimana diri anda sendiri dapat menerima bahawa ini adalah tanda lahir dan mungkin tertanya kenapa ada di bahagian muka ni kan. Okey. Pertama sekali saya mula-mula tu macam yalah perasaan malu tu basically semua orang ada perasaan malu tu, tapi macam saya rasa macam mungkin satu keunikan yang Tuhan memberi pada saya dan saya rasa benda ni ada asbab lah untuk saya membuat sesuatu perkara yang baik lah. Jadi bila kita membuat perkara yang baik tu
along the way apa yang kita buat tu insya-Allah orang akan ingat kita lah. Maksudnya peringkat awal sekolah rendah tu lebih kepada malu ke sedih? Pada awalnya tu malu adalah malulah, lebih pada malulah sebenarnya. Sedih tu kurang sebab saya lelaki mungkin. Tapi ada tak orang tanya? Mesti orang tanya kan? Ada. Apa biasa jawapan dia ni? Saya cakap lah tanda lahir macam tu cakap tanda lahir, tapi kadang-kadang biasalah orang kadang tak faham kan sebab orang lain tak ada. Jadi kita nak explain panjang-panjang pun nanti diorang tak akan faham kan. Kalau ada tak yang ke tahap yang ekstrim, orang memanggil nama Adam kemudian gelaran sebabkan mungkin ada betul itu biasalah kan. Tapi bagi saya benda tu tak anggap kritikan lah kan, sebab kalau kita anggap benda tu as a kritikan, kita juga yang sakit nanti. Macam itulah. Bagaimana Adam ketika di zaman persekolahan kan, maknanya di usia kanak-kanak ketika itu, sebab kita tahu kanak-kanak kadang tak faham, kita sendiri pun tak faham. Ada tak Adam ketika itu macam tanya mak kan, macam ni kenapa? Kan? Ada tak? Mak sendiri yang bercerita kat saya. Banyak pun tak tanya, mak sendiri yang beritahu. Okey. Mak cakap apa masa Mak cakap macam saya ada kelebihan, ada unik sendiri lah. Tapi saya memang pernah lah satu fasa tu untuk minta laser, buat laser. So dia macam, okeylah tak apa, kita boleh buat. Kita pergi lah buat Waktu tu saya tingkatan 3, sekolah menengah. Saya buat juga. Saya buat, lepas tu kita dah jumpa doktor semua, spesialis. Lepas tu doktor dah bagi apa semua, dah buat apa, dah bagi ubat semua. Tapi saya sendiri yang tak amalkan benda tu, maksudnya kita macam tinggal kan. So last saya rasa macam ini takdir lah. Ini takdir ketentuan yang seperingkat tu ada perubahan? Ada. Sebenarnya lagi besar sebenarnya. Dia punya corak tu. Lepas tu dia lagi gelap sikit. Selepas buat tu maknanya kesannya lebih besar. Lepas tu bila saya pegang tu dia lebih licin seperti kulit sebelah. Sama. Dia tak ada beza pun. Dia tak ada timbul, tak ada apa. Sama je. Bila turun pada masyarakat kan, memang orang pandang tu perkara biasa. Kau tengok. Saya macam sekarang Sekarang ni saya tengok macam tak ada apa pun, orang tengok saya biasa je. Tapi sebenarnya apa yang ada kelebihan tu bila macam saya pergi kedai makan 2-3 hari kalau saya tak datang satu kedai tu yang biasa saya datang, dia mesti tanya. Maknanya dia dah kenal. Sampai kenal. Kan? Kalau Adam mesti nasi goreng kampung. Macam tak, dia pun boleh ingat menu apa yang kita order. Adam, pengalaman Adam ni mungkin Adam, sebab Adam cakap maknya dah bagi tahu dulu sebelum dia tanya. Maknanya daripada kecil didikan ibu bapa tu dah menanam satu perasaan yang positif. Sebab nampak Adam kan dia lalu itu keyakinan dia tidaklah terlalu teruk jatuh ke bawah sampai macam tak nak pergi sekolah apa semua kan. Apa impak lain ke dalam kehidupan? Beri tekanan ke ataupun memang dah tak ada apa-apa sekarang ni ke tahap ni? Maksudnya? Sekarang ni ada apa lagi tak tekanannya ada? Tak ada. Tak ada dah kan? Apa pun. Macam tak boleh terima. Bagi saya benda ni pun bukan tekanan. Benda ni pun bukan tekanan bagi saya. Sebab semalam saya berkongsi di Instagram tentang topik hari ini. Ada ibu apa yang memang tak boleh terima. Anak dah okey tapi ibu apa pula tak boleh terima. Ini macam mana, apa yang anda nak kongsikan? Bagi saya tanda lahir ni dia satu unik, satu pemberian lah yang unik lah, very unik. Sebab orang lain tak ada tau. Macam tu lah kan. Lepas tu bila kita membuat satu perkara, especially perkara yang baik lah, orang akan ingat kita. Baik. Itu penerimaan Adam sendiri, bagaimana dia mempunyai satu pandangan yang positif terhadap tanda lahir yang ada pada wajahnya. Kita nak berkongsi satu lagi cerita ataupun pengalaman daripada seseorang yang mempunyai tanda lahir. Jadi kita saksikan dulu ringkasan ini. Nama saya Muhammad Zulfadli bin Abdul Razak dan ini adalah tanda lahir di tangan kanan saya. Tanda lahir ini memang dah ada sejak saya dilahirkan. Memang warnanya masa saya dilahirkan tu memang warna dia memang dah hitam. Ini bila dia dah besar, dia warna tetap sama hitam tapi cuma bezanya size dia semakin besar, dia mengikut saiz tangan saya lah. And then saya sedar bila saya dah ada tanda lahir tu, saya rasa janggal sebab saya seorang je yang ada tanda lahir ni, orang lain tak ada. Untuk ni, masa kecil-kecil tu adalah sikit-sikit, budak-budak kan. Adalah one time tu dia orang panggil saya Power Rangers sebab tangan saya ni macam jam Power Rangers tekan-tekan tu. Macam tu je lah. Tapi kalau nak report kat mak bapak tu, tak lah, saya tak adalah nak report.
biarkan je dia orang tutup tu sekejap je pun. Penerimaan orang sekeliling, okey je, dia orang pun dah kenal saya and dia orang terima saya as diri saya yang sebenar, bukan pasal tanda saya ke apa ke kan. Cuma kalau saya jumpa orang baru, mungkin ada orang akan pandang jugalah, and then kalau ada yang bertanya, baru saya akan jawab, ni tanda lahir, memang dari kecil saya dah ada. And then masa dulu-dulu saya pernah juga terfikir, orang macam saya ni ada ke orang anak kan. Alhamdulillah saya dah pun berumah tangga. Selama saya hidup ni memang tak pernah lah saya rasa nak buang tanda ni dari tangan saya. Sebab saya rasa benda ni langsung tak mendatangkan mudarat pada diri saya. Tapi masa kecil dulu doktor pernah pesan, kalau lah in the future ada rasa sakit ke apa kan, baru kita dapatkan rawatan ke hospital. Tapi so far selama saya hidup 35 tahun ni tak pernah lah rasa sakit ke apa kan. So saya just biarkan je and anggap benda ni as satu pemberian Tuhan. And anggap I'm special. Wow. Okey, itu dia. Kita melihat Allah mencipta pelbagai rupa. Ada yang memang berbulu ya. Yang dipanggil manusia serigala dan sebagainya. Ada yang mungkin sopak. Malah kalau ikut sejarah pun orang yang baik-baik seperti Uwais Al-Qarni pun ada tanda tertentu yang mungkin menjadi yalah kelebihan ni kita tak tahu kan. Okey, Adam dah berumah tangga? Belum, okey. Baik. Okey, saya nak tanya kembali yang bila kata pada usia 15 tahun, ketika itu Adam berbincang dengan keluarga untuk melakukan rawatan laser. Ya, betul. Sebelum melakukan keputusan itu, apa yang sebenarnya bergolak dalam hati yang betul-betul sehingga boleh cakap saya nak buat rawatan laser? Pasti ada satu pergolakan perasaan yang menyebabkan buat keputusan untuk buat rawatan laser tu, nak buang ada perasaan itulah. Saya rasa macam nak kena macam nak jadi macam orang lain, macam kena nak sama macam orang lain macam tu lah. Saya rasa macam tak best lah ada benda ni macam tu lah. Macam saya boleh better kot kalau tak ada macam ni lah. Macam tu ada perasaan-perasaan yang macam tu lah. Tapi saya tak cerita kat parents saya kan. Cuma saya bagi tahu nak buat lah, boleh tak nak buat macam tu lah kan. And then diorang kata okey lah kalau nak buat kita pergi lah, kita cuba lah, kita ikhtiar lah cari kan. Waktu tu saya rasa macam taklah waktu tu macam ya mungkin waktu tu di usia remaja kita berperang dengan diri kita sendiri kan. Pernah tak ia memberi impak juga kepada interview pekerjaan? Tak ada. Tak ada. Alhamdulillah okey. Okey, tadi saya tanya sebab rumah tangga tadi bukan sebab apa, sebab bagaimana mungkin kalau ada pasangan memberi inspirasi dan motivasi kepada anda. Apa yang dicakap. Tapi Adam macam mana? Pasangan? Tak ada. Okey. Tapi kalau kawan-kawan tu banyaklah. Sebab surrounding saya ni alhamdulillah so far semua positif. Lepas tu diorang pun macam tak ada rasa saya diasingkan ataupun terasing sebab malah diorang dahulukan saya dahulu macam Adam apa. Apa perasaan sebenarnya orang memberi remark kan? Adam yang mana satu? Orang nak ceritakan tentang awak tu, description tu dia akan menyebut tentang kekurangan tu. Adakah Adam merasa sensitif dan sebagainya? Mula-mula tu adalah rasa macam unfair, macam asal kau cakap macam tu lah kan. Tapi bagi saya macam tak apalah. Mungkin tu jadi satu trademark saya kan. Tapi saya terima dengan keadaan macam Baik, sedang kita berbicara di sini bersama dengan Adam mengenai pengalaman dan juga bagaimana dia perlu membina satu keadaan diri yang baru untuk menerima apa keistimewaan yang ada padanya. Kita nak bersama dengan Eli Iskandar untuk meneruskan juga mengenai topik ini tapi dari sudut yang berbeza. Ya, terima kasih rakan-rakan. Selamat datang Adam di studio ya. Terima kasih atas perkongsian ini. Dan masa lagi kita dalam perbincangan ini kita nak dapat pemahaman lebih lanjut sebab tadi kami berkongsi telahan dan juga spekulasi kenapanya wujudnya tanda lahir seperti mana yang ada pada Adam dan responden kita yang lain. Kita nak bersama dengan Dr. Fatimah Muhammad Nur. Beliau adalah pakar bedah plastik dan rekonstruksi surgery dari KPJ Ampang Puteri di talian video sekarang ini. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, doktor, terima kasih banyak sudi bersama kami. Terima kasih juga Eli Iskandar atas jemputan di TV3 ni. Ya, itulah dia. Doktor, sekarang kalau boleh dari segi saintifik dan juga perubatan, kita nak faham lebih lanjut tentang tanda lahir ini. Adakah ia satu penyakit ke ataupun sekadar kondisi kulit ke yang tidak memudaratkan atau macam mana?
Okey, terima kasih atas soalan tu dan perkongsian dua orang bukan pesakit lah. Dua orang perkongsian daripada yang dua orang tadi tu kan. So sebelum saya start, Rabbi Syahri Fadri, wa Istri Amri, Wahlul Uqdatan Min ya Qawli. Basically, tanda lahir ni dia kalau dari segi saintifik lah, dia ada dua jenis yang secara general lah. Satu jenis yang dipanggil warna merah, red birthmark. Satu lagi dipanggil pigmented birthmark, maksudnya dia warna gelap. So macam tadi dua-dua yang dikongsikan adalah warna gelap kan, dia warna hitam. So yang warna merah tu selalunya ada kita panggil strawberry liver, ada yang panggil salmon sage, ada yang panggil port wine stain. Port wine, port wine stain. Macam yang gambar yang tunjuk tu dia warna hitam kan. Yang itu lebih kepada pigmented lah. So yang dua orang tadi tu ada jenis ada bulu, ada yang besar. So dia mengikut saiz dan semua ada nama-nama masing-masing. So kalau dari segi saintifiknya pigmented lesion dia lebih kepada macam precancerous lesion. Ada yang boleh di usia semakin dia meningkat nanti dia ada chances untuk menjadi kanser. Itu yang sebenarnya yang kita minta orang ramai yang ada birthmark tu just minta pendapat daripada doktor-doktor yang berkaitan seperti dermatologi ataupun pakar bedah plastik untuk rawatan selanjutnya. Okey. Doktor, ini seolah-olah apabila mendengarkan tentang penjelasan ini, ia membimbangkan. Jadi peratusan untuk ke arah kanser tu adakah tinggi ataupun bagaimana? Peratusan dia memang rendah lah dan selalunya berlaku di advanced age. Lepas ada tindak balas dengan UV, maksudnya cahaya matahari, di mana kita punya ozon sekarang sudah semakin nipis. So melanin, kandungan melanin dalam badan yang menyebabkan pigment tu, dia akan bertindak balas. Yang disebabkan advanced age, usually dah lama sangat exposure yang akan menyebabkan pertukaran. Daripada normal je, dia tak aktif pun tiba-tiba dia menjadi yang lebih bahaya. Selalunya kita akan see lebih kepada umur 30 ke 40 ke atas lah. Dengan dia ada beberapa perubahan yang kalau kita boleh nampak ada perubahan macam contohnya warna dia semakin bertukar, dia punya saiz semakin membesar, lepas tu ada sakit, lepas tu ada bleeding, lepas tu gatal, lepas tu dia jadi merah-merah ataupun dia jadi ulcerate. Macam dia jadi macam ulcer. Yang itu semua tu macam warrant untuk datang untuk further treatment, untuk rawatan seterusnya. Ya, sesuatu yang unik. Okey, bila kawasan itu saja yang mempunyai sifat yang berbeza dari segi teksturnya dan karakternya. Saya nak tanya doktor, adakah ini berbeza dengan tai lalat yang timbul tu ataupun dia dalam kategori yang sama juga? Kalau ikutkan dia dalam kategori yang sama, cuma tai lalat ni ada yang lahir-lahir dah ada yang lahir-lahir yang dah besar baru ada kan. So yang tai lalat yang dimaksudkan di sini adalah congenital, maksudnya dia discolored daripada lahir ataupun just a few days or months after dia lahir. Yang itu dia panggil congenital. Kalau tai lalat yang macam dah besar, macam dah umur 20-an, tiba-tiba ada tai lalat pemanis kat muka apa semua tu, yang itu bukan lagi dipanggil tanda lahir ataupun congenital. Okey, baik. Dr. Fatimah, adakah semua jenis tanda lahir ini boleh dilupuskan dengan cara pembedahan? Okey. Kita kena tengok juga di mana tanda lahir itu. Contohnya kalau di muka memang a bit challenging, especially macam yang pesakit di kongsi, yang di mana di bahagian mata kan. Kalau kita bahagian plastik surgery memang ada cara. Antaranya kita menggunakan teknik serial excision, maksudnya kita potong sikit-sikit supaya parut tu tidak, kita boleh camouflage, maksudnya kita boleh sorokkan, ataupun kita menggunakan tissue expander yang di mana kita reconstruct mengikut subunit. Maksudnya kalau macam bahagian mata dan pipi, kita akan bagi subunit mengikut macam pipi kita subunit kepada 3. So kita tak akan buat one shot semua sekali, lebih akan stages. Supaya kelihatan lebih kembali kepada normal. Ada cara-cara tertentu, saya sekadar membuat telahan seperti menukar pigmentasi bahagian itu untuk disamakan dengan warna kulit lain, macam tattoo lah ya.
macam yang sakit yang dikonti tadi chef, dia kata dia ada buat laser kan. Laser adalah salah satu cara untuk mengurangkan warna hitam. Lagi satu cara yang kita menggunakan teknik skin expander, di mana kita letak macam balon lah dekat pipi dia, supaya balon tu dia jadi, pipi tu jadi mengandung. So dia akan menjadi kulit tu lebih di situ, dan kita buang kulit bahagian hitam dan kita movekan yang kulit yang mengandung tadi kepada bahagian yang hitam tersebut. So itu dipanggil skin tissue expander. Tissue extender ya? Expander, okey. Maknanya dia macam kembangkan kulit tu, kemudian ditarik dan diletak, ditampal. Dibuang yang bahagian yang gelap tu. Okey, baik. Terima kasih banyak doktor atas pencerahan. Okey. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Dr. Fatimah Muhammad Noor, pakar bedah dan pakar bedah plastik dan rekonstruksi surgery dari KPJ Ampang Puteri. Ini antara perkara yang kita harus fahami jugalah. Ya, dan barangkali kalau ada yang memilih untuk melakukan surgery dan sebagainya, perlu faham tentang situasi keadaan anda. Berbalik kepada rakan tugas, silakan. Okey, pernah berjumpa dengan doktor untuk dapat penjelasan kerana berada di sekitar mata kan, yang mungkin ada impak kepada penglihatan dan sebagainya. Pernah berjumpa dengan doktor untuk dapat nasihat? Pernah. Doktor kata tak ada apa, normal lah. Untuk penglihatan tu tak ada apa efek pun. Itu je lah. Saya pergi jumpa doktor, tanya, dia tak ada. Jadi saya tak teruskan kerja macam tu je. Maknanya Adam selepas ni memang Adam dah kalau misalnya kata ada rawatan terbaru apa semua, memang Adam dah tak mahu lagi lah melalui segala ataupun memang sentiasa Google apa teknologi terbaru yang ada. InsyaAllah akan kekal lah selamanya. Kajian. Ada buat kajian. Ada mungkin teknologi terbaru je. Oh, tak ada buat ni. Tak ada pun. Tak ada. Banyak Adam telah menerima lah seadanya. Seadanya. Okey. Jadi setengah orang kan mesti dia cakna juga, mungkin dapat baca berita mungkin ini teknologi terbaru untuk merawat. Macam nak try lah. Tapi tak teruja langsung. Saya macam, mungkin teruja untuk orang lain kot. Macam saya tu mungkin taklah, sebab okeylah, tak apa, saya macam tu. Kalau macam di kampung-kampung dulu, ada tak orang kata, nenek kata, ataupun orang lama-lama kata, ni sebab ni. Ya, itulah fahaman orang dulu kan. Ada tak pernah terima? Tak pernah dengar lah. Tak pernah dengar. Belum. Okey, mungkin tadi ada yang mungkin terfikir juga kan, boleh ke kita ni buang tanda lahir dan sebagainya, sebab ini anugerah Tuhan, anugerah Allah. Jadi mungkin kita persoalan ini mungkin ada yang segelintir yang bertanya. Kita nak bercakap berkenaan dengan isu ini juga bersama dengan Elie Skandar sekali lagi. Okey. Tapi yang jaga tetamu virtual saya. Okey, seterusnya kita nak bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Roslan Muhammad, pendakwah yang tidak asing lagi di talian video sekarang. Hello, Assalamualaikum. Ustaz, boleh dengar suara kami dengan jelas? Ya, khabar Elie? Alhamdulillah. Lama tak jumpa Ustaz kan? Memang ceria. Alhamdulillah. Ustaz, kita terus masuk pada perbincangan. Kalau boleh saya nak tanya kepada Ustaz, mohon pencerahan. Ini satu ayat yang kita semua tahu dan berpegang. Dalam Al-Quran disebutkan, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, sebaik-baik kejadian. Yang mana konsep ini diaplikasikan kepada individu-individu yang berhadapan dengan situasi begini, Ustaz? Okey, terima kasih Elie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elie Iskandar termasuklah Fitri dan juga Fariha On pada pagi ini. Kita bila dibaca ayat tadi, surah At-Tin ayat keempat ya. Memang jelas Allah sebut tentang isu penciptaan kita sebagai manusia. Sebaik-baik penciptaan. Jadi isu kita sekarang ni isu tentang persoalan tahilalat, isu tanda lahir dan seumpamanya. Dan seperti tadi, saudara Adam, saudara Faris dan ramai lagi ya, Allah kurniakan sesuatu yang tidak pada orang lain. Dia begini dia. Pertama sekali, kita kena tengok betapa Allah SWT Maha Kaya. Masya Allah fa'al. Allah bila dia ketentuan macam betul ketentuan. Artinya kepada orang-orang yang beri tanda lahir di tangan, di muka, di kaki, di telinga mungkin dan sebagainya. Ini di antara satu keistimewaan dalam agama. Satu keistimewaan dalam Islam. Sebab Allah pilih mereka untuk menerima satu benda yang tak ada pada orang lain. Jadi Allah sebut di Quran, Allah Maha Kaya, sehingga dalam surah Sajdah ayat 7. Allah kata apa? Allazi ahsana kulla syai'in khalaqa. Dialah sebaik penciptaan kepada manusia baik.
Cuma Eli, tinggal lagi isu sekarang ialah dalam hukum agama ada benda yang kadang-kadang nampak macam keaiban. Keaiban. Bila isu keaiban ini muncul, yang mungkin jadikan seorang itu terbeban dalam hati jiwanya. Macam saudara Adam contoh, saya tengok tadi di muka. Mungkin satu sudut kita rasa terbeban. Ini keaiban, orang tak ada, aku ada. Dan besar pula tu tandanya. Bukan setakat 1 inci, mungkin 4-5 inci. Contohnya kan. Di dalam Islam, saya nak sebut, Islam tidak pernah menutup ruang-ruang kebaikan pada manusia. Satulah para ulama kita berpendapat. Contohnya dalam kata pandangan Imam Nawawi rahmatullah. Ini seorang tokoh mazhab Syafi'i. Dalam kitab Syarh Mudzab menyatakan sunat bukan wajib. Baik. Contoh dia kata kalau seorang perempuan tiba-tiba ada misai ada bulu di muka contohnya. Nampak macam misai, bukan misai tapi ada bulu di bibir, contoh di atas bibir. Dalam hukum agama kata sunat bagi seorang perempuan untuk hilangkan untuk perawatan. Sebab itu keaiban. Jadi soal sekarang, kalaulah dalam konteks sekarang ni, seorang di kalangan kita yang orang kata apa, ada tailalat yang besar, tanda lahir yang agak mengaibkan, maka tidak salah untuk dia melakukan operation dan pembuangan. Tapi dengan syaratnya, disahkan oleh pakar-pakar perubatan. Yang ada kemungkinan, benda macam itu ada di sana mudaratnya. Ada orang kadang-kadang, Allah beri kepada mukanya satu tanda besar, menyebabkan mata tertutup contohnya. Ataupun dia punya ruang mata agak sipit, menyebabkan terhalang pandangan. Itu kalau ikut hukum agama, dibolehkan untuk dibuang, dioperasionkan. Dan pakar perubatan bahkan kata ini satu yang patut dibuang. Contohnya, di dalam agama, maknanya ada ruang untuk kita buang dengan sebab-sebab nak jaga daripada keaiban dan seumpamanya. Manusia ni tidak ada keaiban. Tidak nak orang pandang dengan pandangan stereo, pandangan tak seronok kan. Tapi tanyalah tadi kepada Faris tadi kan, Faris sempat tidak. Jadi kata, tanda di tangan. Dia tak rasa aib. Tanyalah, dia rasa benda itu biasa. Ini jaga orang macam. Ramai orang kata, aiblah saya ada tanda tak macam orang aib. Jadi hukum agama dibolehkan dalam keadaan yang tertentu. Itu dia secara umumnya Ustaz, soalan terakhir barangkali Ustaz boleh kongsikan juga pandangan orang seperti individu seperti Adam dan juga Faris tadi mempunyai keyakinan yang tinggi. Tapi bagaimana untuk anak-anak yang masih lagi kecil ini yang ketika kalau pergi ke sekolah tu memang akan diejek dan sebagainya. Bagaimana ibu bapa boleh memberi nasihat kepada anak-anak untuk mendapatkan keyakinan ataupun mempunyai keyakinan diri walaupun mereka ni dilihat istimewa? Okey, cantik. Dalam hal ini, kalaulah seorang ibu bapa melihat anaknya dalam usia masih kecil, nampak semacam itu keaiban. Contohnya ada tanda lahir yang menghalang mulutnya daripada mungkin tertutup sikit ataupun mata tertutup. Contohnya, jadi pada masa itu, kalau ikut hukum fiqh perubatan, dibolehkan ibu bapa semasa anak kecil untuk melakukan pembuangan ataupun operation ataupun pembakian. Dibolehkan. Jadi bapa terserahlah. Kalau dia merasakan ini keaiban yang akan jika anak tu mungkin terimpit perasaannya, tekan jiwanya, maka itu satu hak yang ibu bapa lakukan. So ini hak dia sebagai seorang bapa dan ibu pada anak kecil tadi. Tetapi kalaulah ditakdirkan bapa rasa tidak masalah, yang ini penting berdapat ialah beri pada anak penerangan jelas. Alung ke Angah ke ini tanda ni insya-Allah satu rahmat bagi Alung. Allah pilih Alung. Contohnya itu nak pada kuatir bapa. Supaya anak nanti bila membesar dia tak rasa tertekan. Betul. Tak terbeban. Sebab apa? Ibu bapanya didik dia supaya dia rasa ini satu keistimewaan. Itu pada anak. Cuba bagi saya dalam hukum fiqh perawatan saya nampak kalau itu nampak keaiban yang terserlah menghalang daripada isu-isu kesihatan, maka boleh dilakukan operation dan pembuangan macam kata Dr. Fatimah Fadlah. Baik. Ustaz, terima kasih banyak-banyak atas pencerahan yang dikongsikan. Baik. Assalamualaikum. Jaga diri Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz Roslan Muhammad begitu ringkas dan padat dan penuh dengan makna terutamanya dalam kalangan individu ataupun ahli keluarga sendiri yang berdepan dengan situasi ini seperti Adam. Tapi kita tengok Adam macam Adam okey kan? Macam Adam betul lah. Dia lelaki kot kan.
Kalau perempuan mungkin impaknya berbeza. Itulah dia. Pernah tak berjumpa dengan orang yang sama? Pernah. Dia apa reaksi tu, lelaki perempuan? Perempuan ada lelaki dia, tapi banyak perempuan kot. Sebab saya akan bertanya lah, macam mana, apa yang dia lalui, apa yang dia rasa. Padahal sebenarnya saya rasa juga, tapi saya rasa macam berbeza. Takut dia rasa lain. Ada perasaan yang lain kan, tapi saya tak bertanya lah. Tak bertanya. Tapi kita akan rasa macam bila berselisih macam geng aku macam tu, geng aku macam tu. Adam, macam ni, sebab tadi Ustaz dah katakan pandangan yang tak seronok. Kan kadang-kadang orang tengok dia akan mesti menghala kepada tanah lahir tu. Bagaimana Adam mengatasi cut off tu? Nak cut off tu macam mana? Bagi Adam macam tak apa, tengok. Dia macam tak apa, dia tengok je lah macam kat situ dia boleh tengok macam bahagian yang dia boleh tengok kan, tapi tak ada apa pun. Tak pernah langsung rasa ini keaiban ya? Tak ada. Sebab bagi saya contoh macam kalau kita berlaku baik, jadi insya-Allah kebaikan dah akan ada dengan kita lah. Tapi kalau kita buat jahat dengan ada jadikan keaiban lah, jadi keaiban benda ni. Sebab tadi Adam cakap orang akan sentiasa ingat dia kan, sebab jadi itu maknanya Adam mengambil itu sebagai benda yang positif. Mungkin Adam boleh ada sikit nasihatlah kepada mungkin yang sama kan melalui seperti Adam, nasihat yang lebih positif kepada mereka untuk menerima apa yang telah dianugerahkan ini. Kita sebagai yang ni lah, macam Adam kita cari kesempurnaan. Bagi saya biar kita fokus on diri kita, nanti Tuhan tu yang melengkapi diri kita sebenarnya. Along the way tu Tuhan ada dengan kita. Okey. Awak boleh nyanyi kan? Tak apa, tiba-tiba tanya. Ada Instagram? Ada. Orang tanya ramai. Boleh bagi tahu. Instagram, kongsi sikit. Sama, Saiful Adam. Saiful Adam rapatlah. Sama je. Sama je. Okey, ini dia. Wah, penerbit. Lepas ni ramailah ikut Adam ya. Saiful Adam. Sebab Adam ni dengan aura positif tu mungkin dapat membantu. Saya suka hari Jumaat ni kan. Sebab ramai yang DM kata segan dan sebagainya. Tapi anda membawa mood ataupun vibes yang berbeza. Terima kasih Adam di atas perkongsian ini. Kita doakan yang terbaik untuk Adam juga ya. Terima kasih sama-sama. Okey, Saiful Adam Abdullah, sedikit perkongsian berkenaan dengan pengalaman. Tadi kita dah bicara dengan doktor dari segi perubatan, dari segi agama juga, bagaimana sudut yang membolehkan sunat dan sebagainya. Baik, kita sepertinya akan berehat seketika, Fatri. Dan lepas ni akan muncul seorang diva. Siapa? Sebenarnya sebelah sini. Okey, pagi ni kita gembira dapat bersama dengan tadi disebutkan diva bukan apa, sebab dia ni memang amat pentingkan penampilan yang cantik. Itu Rosita Cik Wan. Cik Ta, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Itu dia. Jadi setiap kali tampil memang berbeza ya aura dia. Fitri nampak macam pengantin pagi ni. Ya ke? Okey, hari ni bawa macam-macam yang menarik. Macam-macam okey. Mungkin Club orang Nalalih Club Nalalih kan. Mungkin orang tertanya-tanya produk apa yang Cik Ta bawa pagi ni kan. So, kalau you all buka IG pun produk ni, buka Facebook pun produk ni, kalau lalu dekat highway pun besar-besar billboard Club Na dan Lalih. So, I kongsi dulu ini Club Na, ini Lalih. So, I cakap dulu pasal kopi Club Na. Kan. So, mungkin kebanyakan orang yang memang suka makan tak berhenti. Lepas makan itulah punca belon jadi belon kan. So, minum kopi Club Na ni 30 minit sebelum breakfast sekurang-kurangnya. So, dia akan bagi kita, bantu kita untuk rasa tak lapar, bantu untuk kita rasa macam kawal selera makan kita, tapi yang penting dia bagi kita tenaga. So pendek kata, mesti orang tanya, Cik Ta, sedap tak kopi ni? Kopi dia rasa memang sedap. So di kopi ke ada campur macam-macam? Kopi dia macam lebih hebat rasa dia kalau you minum dekat kafe-kafe kat luar. So rasa yang hebat, efek yang mantap. Okay. So yang ni pula jus lalih. Jus lalih ni selalunya minum sebelum tidur. So besok pagi kita bangun, dia akan membuah, memang meletup dalam bilik air tu. Sebab dia bergantung pada
antibody kita. Ada yang 8 jam, ada yang 12 jam. Dia lebih pada macam pelawas ke apa? Melawaskan. Okay. So kalau siapa yang ada masalah sembelit memang sangat bagus untuk melawaskan. So bila kita makan, melawaskan, so efek dia apa? Perut lepeh dan kempis. Nyah toksin lah. Nyah toksin. So pendek kata, kopi Klapna dan Lalih ni dia bagi kita macam kurang selera makan, bagi kita bantu untuk melancarkan period, bantu kita untuk menurunkan berat badan. Kalau siapa yang ada masalah sembelit sangat-sangat membantu. Itu dia. Ada yang kata mahal ke? Allah. Selalunya orang akan cakap, produk hebat mesti mahal. Tapi tak ada masalah. Produk Klapna dan Lalih ni, harga dia mampu milik. Satu ni baru RM39. Dua ni, satu set ni baru RM78. RM78 ni ada 15 sachet dalam dia, so tahan untuk 15 hari. 15 hari tu korang kalau makan dekat kedai mamak RM78 habiskan satu hari. Ini tahan 15 hari tau. Dengan efek dia lagi. So sangat berbalik-balik. So setiap kali kalau you all beli set macam ni, you all akan dapat free gift. Free gift dia bergantung. Ada kadang-kadang kita dapat gelang emas, kadang-kadang dapat bengkung, ada juga yang dapat orang kata emas. Tapi untuk keluaran kali ni, setiap set ni you all akan dapat free Klapna yang kotak biru. Okey. Macam-macam warna ada. So nak minum ni, setengah orang tanya senang tak? Leceh tak nak minum pagi-pagi? So macam Klapna ni, you letak air panas dalam cawan, you masukkan satu sachet tu, kacau-kacau, boleh terus minum. Senang je pagi-pagi sebelum you keluar rumah, you minum. So macam Lalih ni, you dah akan dapat shaker. So you masukkan serbuk Lalih, masuk air sejuk, letak ais, you shake je. Rasa dia macam ayam asam Jawa. Tu dia. So, I memang layan lah malam-malam sebelum tidur kan. Siapa yang sesuai ambil? Semua orang yang mementingkan penjagaan tubuh badan. Siapa yang nak kurus, siapa yang nak ramping, siapa yang nak sihat dan cantik. So, you all sangat sesuai untuk minum Klapna dan Lalih ni. Jadi ada di tempat tertentu ke memang hanya melalui ejen ke nak dapatkan? Okey, you all boleh dapatkan kopi Klapna dan Lalih ni daripada stokis-stokis kita di seluruh Malaysia. You ada dekat Johor ke, you ada dekat Perlis, you order je, kita akan hantar. Janji you bayar. So tak kisah sama ada you nak postage ke, by postage ke ataupun COD, tak ada masalah. Okey, jadi tak kisah lelaki ke perempuan semua boleh ambil? Boleh. Berapa lama harus tradisi tu berlangsung? Okey. Selalunya kita nak dapat efek yang mantap, you kenalah konsisten. Alah, macamlah you makan nasi hari ni, kalau you tak makan besok, lapar kan? So sama kalau you nak efek dia mantap, you kena konsisten. Sekurang-kurangnya you habis 15 session ni, you akan nampak dah efek dia sikit. Sebab bila kita dah makan, membuang, lepas tu kita kurangkan selera makan, kurangkan makan, so dia cepatlah efek dia. You jangan makan satu kawah, you makan ni satu session, memang taklah kan? Jadi macam Cik Tas sendiri dah berapa lama amalkan ni? Saya dah 6 bulan. Okey. Dah 6 bulan, alhamdulillah, sebab I memang seorang yang pemakan. So memang melantak aja macam naga kan. So untuk I untuk umur yang kita yang sebegini muda ni, dengan tak exercise, dengan I tak minum langsung air kosong, so Klapna dan Lalih ni banyak membantu saya untuk mengekalkan berat badan. You ingat senang ke nak nampak pinggang? Cerita berapa? 40? Berat berapa? Berat 50 lebih. Pinggang 22 je. Okey, jadi dapat dipromosikan ada sebarang Facebook ke Instagram ke? Okey, siapa yang nak dapatkan kopi Klapna dan Lalih ni, you all boleh pergi tengok testimoni ni dekat website medinadesire.com.my ataupun pergi dekat IG Klapna Lalih HQ ataupun IG Medina Desire HQ. So kita juga mengalu-alukan kalau ada yang nak tambah pendapatan. Dengan Klapna Lalih ni, you all boleh turun berat badan tapi you all boleh tambah pendapatan. So time PKP ni, I tahulah ramai yang kena buang kerja kan. So inilah masanya you all nak cari balik pendapatan dengan join kami jadi ejen, jadi stokis, jadi leader. So modal serendah RM209 je, you all dah mampu untuk jana pendapatan dengan tim Klapna dan Lalih. So kalau you all join kita, gambar, testimoni, video, copywriting, semua kita akan guide. Janji you rajin je. Tu
dia pesan Cik Ta. Okay. Betul. Kalau you nak buat apa-apa, you kena rajin. Kalau you nak kuruskan badan pun, you kena rajin. Melantak je, malas nak makan apa suplemen, memang taklah nak kuruskan. Okay. Apa terima kasih Cik Ta datang ke MHI mempromosi Kelab Mena Lalih ni. Kopi dan juga macam dia macam jus dah. Lalih ni jus, sebab tu kita bagi shaker, you shake. Rasa dia sedap, Fitri. Macam air asam. Kopi ni kalau you dah start minum, you tak mau dah minum kopi ni kat mana-mana kafe. Betul. Tak tipu janji. Tak apa, nanti kami cuba. Okey, Rosita Cik Wan, Duta Kelab Mena Lalih yang promosikan pada pagi ini. Semoga Cik Ta pun sukses ya. Sekarang ni drama apa tu tiga? Lelaki Lingkungan Cinta. Okey, siapa yang lingkungi cinta tu? Bukan I. Tak apa, terima kasih Cik Ta. Okey, lepas itu juga nak bersama dengan artis baru yang akan tampil dengan singlenya. Selepas ini di MHI kita kembali seketika. Kisah kita mesti ada akhirnya, kisah yang telah kita lalui bersama. Sungguh aku dibelenggu dengan rasa cintamu yang palsu. Kasih yang aku beri kau hianati. Benar bukan aku yang kau cinta? Sememangnya lidah tak bertulang, katamu gugur tak bernyawa. Gerbang cinta yang ku impikan, ku semaikan, kau hancurkan. Musnah harapan. Wow, wow. Keresahan jiwa yang mendalam, kerana ku benar-benar cinta. Berpegang teguh pada setia, pendam jiwa terhukum tersiksa. Sememangnya lidah tak bertulang, katamu gugur tak bernyawa. Gerbang cinta yang ku impikan, ku semaikan, kau hancurkan. Musnah harapan. Wow, wow, wow. Kau hadir memberi 1000 harapan. Sungguh aku tenggelam dengan perasaan. Ku sedari dusta yang engkau beri. Setiap kali aku yang terluka, maafkanlah aku terpaksa. Wow. Syami, Irfan dan juga Aufa. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi. Mana tadi abang Acik? Ni Acik. Kat samping. Samping. Assalamualaikum. Sikit ya. Cik, jauh sikit Cik. Okey. Jalan kerja. Okey, nak panggil apa? Syami. Aufa. Oh, itulah dia. Macam mana boleh bertemu?
Kita orang bertemu melalui label sebenarnya. Oh, satu puasa sebumbung lah. Satu bumbung. Muda-muda kalian ni ya? Muda. Syami berapa umur? Syami baru 19 tahun. Belum boleh mengundi lagi. Oh. Kalau sebelum Muda lagi. Beza 20 tahun dengan Cik. Tapi Acik muda kan? Baru 17 tahun. Astaghfirullahaladzim. Belasan tahun. Cik tak apalah. Okey. Kita nampak matang Okey, nak berduet ni bukan senang sebab dia memerlukan chemistry kan. Pernah tak berlatih macam nak sampai juga mood duet tu? Pernah juga sebenarnya. Kita orang macam selalu berlatih lah, jumpa-jumpa. Kita orang training sama-sama. Jadi memang saling kenal mengenali lah ni. Memang mula kenal daripada label. Label juga. Label lah. Okey. Rakaman asing ke sekali? Sekali. Sekali. Sekali ya? Kita orang buat sekali masa tu. Siapa masuk dulu? Saya masuk dulu sebab saya nyanyi banyak. Featuring apa kan? Sebab saya nyanyi banyak. Sebab bila cakap menyanyi banyak kan, nak tanya dan nyanyi sikit. Kan? Alfa bagaimana? Bila kata berduet, tapi itu rupanya kat ujung tu je masuk. Macam sekilas je. Tapi sebenarnya dengan suara Alfa tu pun, betul. Kadang-kadang benda yang sikit tu, tapi kalau kualitinya bagus, orang akan ingat sampai dia bila. Di konsep lagu jadi bagaimana kan? untuk memberikan kesan yang hebat lagi kepada lagu dengan Irfan ni? Feel tu, dari segi feel tu macam mana? Dari segi feel sebenarnya, Alfa sebenarnya tak ada pengalaman dalam lagu ni tentang cinta. Lelaki yang memberi harapan. Yes. Okay. Alfa sebenarnya tak ada experience. Tak pernah dapat harapan pun. lagi. Baru 17 tahun. Belum lagi. Baik budaknya. Kita kena belajar lagu tu, kita kena ulang gaji lagu tu, cari feel tu. Sampai Raja masuk tandingan kan? Tak masuk tandingan? Jarang, tapi Alfa pernah masuk I Can See Your Voice. And yang next Alfa akan masuk rancangan Vocal Mania. Rancangan baru yang akan mula esok. Ya. Itu dia. Maksudnya dah masuk semua vokal-vokal, maksudnya vokal memang bagus lah ya. Sampai juri pilih, betul tak? Alfa hantar video melalui uji bakat online 1 minit. Nyanyi lagu apa? Alhamdulillah orang. Lagu apa nyanyi? Lagu Awan Yang Terpilu. Okey. Tapi walaupun usia 17 tahun, kalian usia belasan tahun lah. Masuk program I Can See Your Voice, Vocal Mania, ini realiti tau. Orang yang duduk depan kamera dan sebagainya itu, tengok macam apa macam malu tapi program tu begah tu. Bila nyanyi okey tak rasa malu dah? Dalam program tu dah malu sebenarnya, tapi nak tak nak kita kena hadap lah kan. Irfan macam mana? Memang seorang pemalu juga ke ataupun? Dia tak adalah pemalu sangat pun. Banyak juga cakap sebenarnya. Oh ya? Awak. Yes. Awak pemalu? Macam saya pertandingan menyanyi tu tak pernah lah. Tapi saya pernah pertandingan badminton sebab saya dulu. Ya, saya agak saya dulu bekas pemain badminton negara tu. Ya, saya main badminton. Betul nama tu macam. Macam mana boleh beralih? Ini satu benda ni sebenarnya minat dari kecil lah. Saya sangat-sangat minat masa saya 12 tahun memang minat menyanyi. So masa tu saya terikat masa tu form 1 dapat Sukan Bukit Jalil. Jadi saya punya nak ketengahkan bakat nyanyian tu dah macam agak tertutup sikit lah. Betul sebab ada kurnia bakat yang berbagai Macam ni? Ada bakat yang berbagai. Betul awak menyanyi macam tu Masa chorus tu kira macam smash tu. Smash tu. Keluarga okey penerimaan. Okey, semua support je apa yang Syami minat. Semua. Dalam klip video tak ada chord. Mungkin suatu hari nanti kan? InsyaAllah, siapa tahu kalau ada rezeki kan. Tapi masih lagi lah, sukan tu masih aktif lagi, tapi dah tak macam dulu lah. Kalau awak berlakon tak payah berlakon lah, memang tu diri awak lah kalau cerita pasal badminton kan. Menarik daripada atlet. Dia macam alhamdulillah. Bidang pentas yang berbeza tu. Sangat-sangat berbeza sebab selalu kita macam ni nak masuk court kita nervous, nak masuk court hari ni nervous nak masuk sini. Dia perasaan tu sangat-sangat berbeza lah, tapi pengalaman yang baru lah buat saya. Yes. Okey, sebagai artis yang boleh dikatakan sangat-sangat baru ni kan, dalam industri ni nak bersaing dengan yang sebelum ni dipanggil BBNU, sekarang ni kategori tu dah ada pada kalian lah. BBBNU. BBB. Ni ada satu B, betul-betul baru nak up ni. Sebab awal, jadi adakah rasa cabaran tu sangat sengit ataupun sebab sekarang ni asal dapat lagu kira dah seronok dah ni sebenarnya? Sengit sebenarnya sebab sekarang sangat ramai anak muda yang semua tengah cuba nak masuk industri muzik. Sangat ramai saingan sebenarnya. Okey. Tapi masuk Vocal Mania ni, insya-Allah kita doakan esok Terima kasih. Nervous dia macam mana ni? Nervous dia? Alfa sebenarnya bukan episod
yang esok. Alfa minggu lain. Nampak lagi lah. Tapi itu kalau esok bermula tu maknanya debaran anda sudah bermula. Sudah bermula 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu. Okey, dah berdebar. Baik, Irfan juga kita ucapkan selamat berjaya di pentas yang baharu. Yes. Farid aja panggil Irfan. Maknanya kan Syahmi Syahmi Irfan ni yang lahir zaman nama Irfan tu sangat popular macam tu kan. Betul. Betul. Oh, nama Irfan ni semua kacak-kacak. Okey. Cik. All the best kepada kalian berdua ya. Kita dah sampai penghujungnya. Baik. Nanti tajuk minggu depan. Ya, minggu depan kita cerita tentang pembedahan bariatrik. Ya, dalam kata lain potong usus ya. Kalau kan sekarang ni kalau mempunyai masalah berat badan kan, jadi mungkin itu salah satu cara untuk inilah. Katanya lepas makan sikit di sudu dah sekenyang. Apakah impak pada kehidupan, adakah bahaya? Kita bincangkan minggu depan. Baik, jaga diri. Sinarkan Jumaat anda. Jom selalu. Assalamualaikum.